Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat iman, nikmat Islam dan taufik untuk melaksanakan segala kewajipan kita. Alhamdulillah, Allah masih lagi bagi kita kekuatan untuk kita meneruskan pengajian kita. Dan insya-Allah pada pagi ini saya akan mula baca kitab Kifayatul Awam. Kitab Kifayatul Awam karangan Syekh Al-Fudali Asy-Syafi'i. Jadi siapa yang ada kitab tu boleh buka kitab lah. Yang tak ada kitab tu boleh download, insya-Allah. Kitab ni masyhur. Kitab ni masyhur, ada rasanya. Dan siapa yang ada link apa untuk PDF kitab ni boleh kongsilah. Dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Melayu pun ada. Bahasa Melayu maksudnya bahasa Indonesia lah. Tak tahulah orang Melayu dah terjemah ke belum. Yang pastinya terjemahan dalam bahasa Indonesia tu ada. Bahasa dia pun tak jauh lari lah. Saya akan baca dalam bahasa Arab, kemudian saya akan terjemahkan lah. Saya akan buat kesimpulan apa yang nak disampaikan nanti, insya-Allah. Jadi sebelum saya mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-munfarid bil ijad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad. Jadi musannaf ni pengarang kitab lah. Musannaf tu pengarang kitab, Syekh Fudali, anak murid guru kepada Imam Al-Bajuri. Syekh Fudali ini guru kepada Imam Bajuri, ulama Mesir, ulama Azhar. Kitab Kifayatul Awam ni masyhur lah, dipelajari di pondok-pondok, di madrasah dan di universiti sebahagian. Jadi biasalah musannaf membuka kitab dia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan satu lafaz Alhamdulillahi al-munfarid bil ijad. Kemudian dia berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta sahabat-sahabatnya lah. Okey, di sini biasanya kalau kita mengaji kitab ada perbahasan mengenai bismillah, hamdalah, selawat dan salam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu dimulakan kerana ada sebuah hadis. Walaupun hadis dhaif tetapi boleh dipakai. Sebuah hadis yang berbunyi kullu amrin, setiap perkara, setiap perkara yang zibalin, satu perkara yang penting lah. Zibalin bermaksud yang penting.
Lam yabda, tidak bermula. Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau bil basmalah, dengan basmalah. Fahuwa aqta'. Ada setengah riwayat kata fahuwa abtar. Ada riwayat lagi fahuwa ajzam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus daripada barakah. Aqta', abtar dan sebagainya itu maksudnya terputus daripada keberkahan. Dengan mengamalkan hadis tersebutlah. Begitu juga kata ulama dengan meniru Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai contoh. Jadi Al-Quran bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, kan. Quran kita bermula dengan suratul Fatihah. Surah Fatihah bermula dengan Bismillah, dengan Alhamdulillah. Jadi semua kitab-kitab para ulama semuanya akan bermula dengan Bismillah dan Alhamdulillah. Seterusnya nanti akan berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Jadi ada sedikit perbahasan Bismillah. Panjang sebenarnya pembahasan tentang Bismillah, jadi saya bagi tahu yang masyhur lah. Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, jadi Bismillah, dengan nama Allah. Ba satu huruf. Ba itu huruf, dalam bahasa Arab dipanggil huruf. Jadi B itu bermaksud dengan. Sebenarnya ada banyak maksud, nanti saya terangkan. Ismi itu nama, Allah lah. Jadi disambungkan jadi Bismillah. Sepatutnya ada alif pada sin tersebut. Sebelum sin ada alif. Jadi di sini ada perbahasan juga. Ini tak ada kaitan dengan akidah, cuma kaitan dengan ilmu nahwu saraf. Kenapa dibuang alif tersebut, kan? Sedangkan dalam surah Al-Alaq, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada alif. Alif itu nanti ada yang kata hamzah wasal. Jadi bila hamzah wasal berada di tengah, tak dibaca. Terus dia sambung kepada sin. Dia tak baca biismillah, walaupun ada sebahagian baca biismillah, tapi disambung terus jadi bismillah. Kemudian alif itu dibiarkan tertulis dalam surah Al-Alaq, tapi dalam di sini tak tertulis. Itu ada pembahasan panjang di kalangan ulama. Yang saya nak terangkan ni setiap perkara yang ada kaitan dengan akidah. Jadi bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha, biasanya orang Melayu kata yang maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim, yang maha penyayang, kan? Itu biasalah diterjemahkan oleh orang Melayu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Bismillah ini, adakah dia dikatakan jumlah ismiyah ke atau jumlah fi'liyah? Apa itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Di dalam bahasa Arab, di dalam tata bahasa Arab, ilmu nahwu, dia akan mempelajari sebahagiannya, akan diterangkan tentang jumlah. Jumlah ni dalam bahasa Melayu kita panggil ayat. Orang Melayu panggil ayat, orang putih panggil sentence. Orang Melayu panggil ayat, orang putih panggil sentence. Orang Arab dia panggil jumlah ataupun dia panggil kalam. Kalam dan jumlah sama. Jadi kita bahasa Melayu jumlah tu kan maknanya 1 campur 1 jumlahnya 2. 2 campur 2 jumlahnya 4. Jumlah tu kita maknanya satu total ataupun jumlah lah. Tapi dalam bahasa Arab jumlah ni maksudnya ayat. Jadi ada dua jenis ayat. Satu dipanggil ayat ismiyah, jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Apa dia tu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah ialah ayat yang bermula daripada kata nama. Sebuah ayat yang bermula dengan kata nama. Dan kata nama tersebut yang mula-mula dipanggil subjek. Kemudian dia ada predikat dia. Dia kena nak lengkap jadi sebuah ayat, dia mesti ada subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab dia panggil mubtada dan khabar. Mubtada itu subjek, khabar itu predikat. Itu jumlah ismiyah.
Contohnya Zaidun qa'imun, biasalah tu kan. Maka satu lagi dipanggil jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni ialah satu ayat ataupun jumlah yang bermula dengan kata kerja. Bermula dengan kata kerja. Bermula dengan kata kerja. Qama Zaidun. Qama Zaidun. Makna sama dari satu sudut, dari sudut yang lain dia berbeza. Kalau jumlah ismiyah ni yang contohnya Zaidun qa'imun itu bermula dengan perkataan kata nama ataupun dalam bahasa Arab dipanggil isim, dalam bahasa Inggeris dipanggil noun. Kemudian kalau jumlah fi'liyah bermula dengan kata kerja, dalam bahasa Arab dipanggil fi'al lah, dalam bahasa Inggeris dipanggil verb. Contoh dia qama Zaidun. Beza dia apa? Beza dia jumlah ismiyah ni tak terkait dengan masa, jumlah fi'liyah ni dia terkait dengan masa. Muqaranah bis zaman, satu tu muqaranah, tidak muqaranah dengan zaman. Maksudnya fi'al kan kita tahu ada madhi, mudhari' dan mustaqbal. Masa lepas, masa sekarang dan masa akan datang. Madhi, hal dan mustaqbal. Itu juga ada past tense, present tense dan future tense. Kalau jumlah ismiyah dia tak ada terkait dengan masa. Panjanglah kalau nak bahas, itu bukan tempat di sinilah kita nak bahas. Cuma nak bagi tahu bismillah ni jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Sebab apa? Bismillah ni bermula dengan ba. Ba ni huruf. Ba ni huruf. Jadi kita tahu kan dalam mana-mana bahasa pun dia ada tiga saja kalimah ni. Lafaz atau kalimah ada tiga. Kalimah isim, kalimah fi'al dan kalimah huruf. Ataupun bahasa Melayu kalimah kata nama, kata kerja dan kata penghubung. Bahasa Inggeris noun, verb dan conjunction. Jadi bismillah ini huruf, kata penghubung atau conjunction. Dia tak bermula dengan kalimah fa'al, tak bermula dengan kalimah isim, tak bermula dengan kata kerja, tak bermula dengan kata nama, tak bermula dengan noun, tak bermula dengan verb. Jadi adakah ada jumlah harfiah? Tak ada. Jumlah harfiah tak ada. Jadi kalau kita tengok pun dari segi kesempurnaan ayat pun sebenarnya bismillah ni tak sempurna. Tak sempurna. Sebab apa? Biasanya kalau huruf ni dia akan menjadi pelengkap saja. Huruf ni dia akan menjadi pelengkap kepada lafaz asal atau makna asal. Jadi tiba-tiba saja dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Contohnya lah, contohnya kalau kita kata dengan Zaid dan Umar. Kita buat ayat kan dalam bahasa Melayu, dengan Zaid dan Umar. Dengan Zaid yang handsome dan Umar yang handsome. Orang tak faham. Dengan Zaid dan dengan Umar yang handsome apa dia? Kalaulah kita tambah, saya pergi ke masjid bersama Zaid ataupun dengan Zaid dan Umar, boleh faham. Saya pergi ke masjid dengan Zaid dan dengan Umar yang handsome dan sebagainya lah. Ini hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa benda yang dengan nama Allah itu? Jadi bermakna di situ ada perkataan yang dibuang ataupun dimahzufkan atau dihilangkan. Ada perkataan yang dihilangkan. Kalau takkan jadi makna yang sempurna. Jadi di sini ulama membahas ada beberapa kemungkinan, ada beberapa ihtimal lafaz yang dibuang tersebut. Maka boleh jadi lafaz yang dibuang itu kalimah isim ataupun kata nama. Dan boleh jadi juga yang dibuang itu kata kerja ataupun fa'al. Kemudian adakah kata nama itu mewakili yang umum ke atau yang khusus? Sama ada kata kerja juga mewakili yang umum ke atau yang khusus. Kemudian yang dibuang tu di depan ke atau di belakang. Itu antara beberapa kemungkinan. Nanti saya bagi contoh lah. Okay. Jadi kalaulah kita ambil kata nama. Kata nama jadi mestilah isim, mestilah noun. Maka contohnya ibtidai, permulaanku. Itu kata nama yang umum. Ibtidai itu masdar yang ditambahkan dengan
yang nisbah mutakallim, ibtidai, permulaanku. Maknanya permulaanku dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu yang paling ringkas lah. Itu yang paling ringkas. Permulaanku untuk melakukan pekerjaan ini adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu kata nama dan umum dan diletak di hadapan. Ada juga kata ulama boleh dikhususkan. Kalau permulaanku tu agak umum, jadi boleh dikhususkan. Apa dia? Contohnya qiraati, bacaanku ini kumulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau qiraati misalnya, maksudnya bacaanku, kita nak baca kitab kan, kita bismillah, maknanya bacaanku ini kumulakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi dia jadi kata nama yang khusus. Yang tadi permulaanku kata nama yang umum. Jadi dua contoh kata nama, satu umum, satu khusus. Maka dia jadilah jumlah ismiyah, pun boleh digunakan. Ataupun nak diletakkan di belakang. Letakkan di belakang. Maka sebab apa? Nak dahulukan nama Allah. Maksudnya subjek itu, mubtada itu dikebelakangkan, dimuakharkan, dikebelakangkan, dan khabar itu dikedepankan. Predikat dikedepankan dulu. Terbaliklah maksudnya. Jadi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, maka aku memulakan pekerjaan aku. Ataupun dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih lagi Penyayang, aku memulakan bacaanku. Jadi boleh jadi apa? Boleh dikedepankan, boleh dikebelakangkan. Kalau nak ambil kata kerja pula, nak buat jumlah apa ni? Jumlah fi'liyah pun boleh. Abtadi'u. Jadi abtadi'u, aku memulakan. Aku memulakan. Hadza qiraah, aku memulakan bacaan ini bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan bacaan aku dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ataupun nak letakkan, dia tak ada umum, tak ada khusus lah. Kalau fi'il tu boleh juga aku mulakan tu umum. Ataupun aqra'u, qara'tu, ialah aqra'u, aku membaca. Akulu, aku makan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku baca dengan menyebut nama Allah lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terpulanglah yang bahasa Melayu pun boleh. Itu hanya penjelasan ilmu nahwu sajalah, tak ada kaitan apa pun. Kita orang Melayu, maknanya kalau kita nak makan, maknanya kita baca bismillah itu seolah-olah kita mengatakan aku nak makan nasi ni dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau aku nak baca kitab ni dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau gunakan kata kerja pun boleh, kata nama pun boleh. Ulama kata mana yang lebih bagus, guna kata nama ke guna kata kerja, letak di belakang ke letak di depan, gunakan yang umum ke guna yang khusus. Masing-masing ada hujah dia. Masing-masing ada hujah. Ulama dikaji sampai dalam sampai tahap macam tu. Cuma saya tak nak bahas mendalam dalam bab tu. Tu nak beritahu selalunya pembahasan tentang bismillah itulah dia. Jadi kesimpulan dia boleh jadi beberapa kesimpulan lah. Maknanya diletakkan pertamanya gunakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah sama ada umum ataupun khusus. Kemudian diletakkan di depan atau diletak di belakang. Tujuan diletak di belakang supaya nak memuliakan nama Allah tu di depan. Begitu juga gunakan jumlah fi'liyah, kata kerja. Umum boleh, khusus boleh. Kemudian letak di depan atau letak di belakang. Itu maknanya bismillah ni sengaja dibuang perkataan dia supaya apa? Bismillah ini boleh digunakan untuk semua pekerjaan. Sebab tu dia tergantungkan ayat itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita letaklah, nak letak depan ke nak letak belakang. Bagusnya kata ulama afdal letak belakang. Pasal apa? Nama Allah itu didahulukan. Jadi kita tambahlah di belakang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku membaca kitab ini. Ataupun apa sajalah pekerjaan, aku makan makanan ini, aku makan nasi ini, aku buat tu, aku buat ni dan sebagainya lah.
Nak guna khusus boleh, nak guna umum boleh, nak guna perkata kerja boleh, nak guna kata nama pun itu tak penting lah. Itu pembahasan yang dalam ilmu nahwu. Itu bismillah. Kemudian ba tu makna dia apa? Ba tu makna dia apa? Ba ni kalau dalam kitab Ibn Hisham, kitab Mughni Labib, lebih kurang dalam 13-14 makna. 13-14 makna ba ni. Di sini ulama kata, saya tak nak jelaskan semualah. Yang masyhur ba di sini ba musahabah. Ba musahabah, ada yang kata ba isti'anah. Musahabah ni yang bergandengan, Isti'anah ni memohon pertolongan. Kemudian ala sabilit tabaruk. Al-musahabah ala sabilit tabaruk. Bergandengan untuk mengambil keberkatan. Jadi itu ba tu ba musahabah ala sabilit tabaruk. Maksudnya bergandengan untuk memperolehi keberkatan. Bermaksud aku menggandengkan pekerjaanku ini dengan membaca ataupun menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, supaya aku dapat mengambil barakah daripada nama-nama Allah tersebut. Itu maksudnya ba al-musahabah ala sabilit tabaruk. Itu yang masyhur lah. Ada makna lain lagi. Isti'anah pun boleh, maknanya aku memohon pertolongan dengan mengambil barakah daripada menyebut nama Allah ini untuk membantu aku membaca kitab ini, memahami kitab ini, makan makanan ini supaya ada barakah. Macam-macam lah. Itu pendapat-pendapat yang lain. Itu ba bermakna musahabah li tabaruk. Kemudian ismullah. Lafaz isim tu adalah yang kata ada asalnya sumu, ada asalnya simatun. Itu tak payah bahas lah. Kemudian Allah. Allah itu ismu zat. Lafaz Allah itu ismu zat, nama bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, nama yang menunjukkan zat Allah Subhanahu Wa Taala semua sekali, nama yang komprehensif. Jadi sebenarnya dah bahaskan sebelum ni, ya, adakah isim itu musamma atau ghairu musamma, ataupun musamma pun bukan, ghairu musamma pun bukan. Jadi yang rajihnya menurut mutakhirin, isim itu kalau dilihat pada lafaz dia ghairu musamma. Tapi kalau dilihat kepada madlul, maka dia musamma. Dilihat kepada maksud, dia musamma. Sebab lafaz itu kan madalla alal makna. Lafaz itu diletakkan untuk menunjukkan kepada suatu makna. Setiap benda kan dah bahas dalam kuliah yang lalu, boleh cek. Jadi kalau kita tengok pada lafaz, Allah tu bukan lafaz tu bukanlah Allah. Lafaz lah yang terdiri daripada alif, lam, ha. Tapi kalau kita lihat kepada makna dia, kepada madlul dia, perkara yang ditunjukkan itu bermakna Allah lah. Isim itu adalah musamma. Jadi yang rajihnya, pendapat yang mana yang paling rajih, iaitu isim kalau dilihat pada lafaz dia ghairu musamma, tapi kalau dilihat pada madlul dia musamma. Dan Allah itu ismu zat, mana yang menunjukkan makna zat. Dan apabila kita katakan menunjukkan makna zat, maka segala sifat-sifat yang qaim bizat dan dinisbahkan kepada zat termasuk sekali. Sebab sifat Allah Ta'ala yang qaim bizat, sifat ma'ani, tidak infikak, tidak terpisah daripada zat, maka termasuklah semua. Jadi sebab tu Allah itu semuanya ada di dalam tu. Ar-Rahman Rahim semua masuk dalam Allah. Semua sekali 99 ke 450 ke, semuanya masuk dalam ismu zat, itu Allah. Kemudian ada isu pembahasan Allah itu adakah jamid atau mushtaq. Maksudnya alif lam lam ha itu memang asalnya alif lam lam ha ke, ataupun dibentuk daripada perkataan lain. Ada dua pendapat. Satu pendapat kata dia dibentuk daripada perkataan lain, dia melalui proses istiqaq. Jadi Allah itu berasal daripada lafaz al-ilah. Al-ilah, ilah tu kan Tuhan. Ilahun itu maksudnya tu Tuhan. Dimasukkan alif lam ta'rif, alif lam ma'rifat, alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifat, jadi al-ilah. Jadi al-ilah melalui proses ilal, maka jadilah Allah. Di proses ilal tu pun panjang lagi kalau nak cerita. Dibuang alif yang pertama, jadi Allah. Diidghamkan, jadi Allah. Jadi itu pendapat yang pertama, mengatakan Allah itu berasal daripada al-ilah.
Tetapi pendapat yang kedua mengatakan tidak, Allah itu memang asalnya Allah, tidak ada dicetak daripada mana-mana perkataan. Jadi alif lam itu adalah asal, bukan alif lam ta'rif yang ditambah kepada ilah, tidak. Itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Sulaiman Khattabi, pendapat Imam Nawawi dan lain-lain. Apa dalil dia? Dalil dia sebab kalaulah Allah itu berasal daripada al-ilah, maka tidak boleh kita meletakkan ya nida. Ya nida ni ya panggilan. Contohnya kan ya Muhammad, kan, ya Muhammad, ya Zaid. Ya contoh yang lain ya Hayyun, ya Qayyum. Maka tidak boleh kalau ya nida itu setelah ya nida jatuh isim makrifat yang ada alif lam ta'rif, tak boleh. Contoh ya Az-Zaidu, tak boleh. Ya Ar-Rajulu, tak boleh. Ya Al-Hayyu, ya Al-Qayyum, tak boleh kan. Ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, tak boleh. Dia mesti ya Rahman, ya Rahim tanpa alif lam. Itu undang-undang nahu lah, undang-undang tata bahasa Arab. Kalau lafaz yang jatuh setelah lafaz ya nida, maka tak boleh letak lam ta'rif. Jadi kita selalu sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau ya Allah tak boleh sebut. Kalau alif lam tu alif lam kena masuk ya ilah, ya ilah, ya ilah. Tak boleh sebut ya Allah. Tapi kita biasa sebut dan benda tu sabit, ya Allah tu sabit. Bermakna kalau bolehlah sebut ya Allah, berarti alif lam pada Allah itu bukan alif lam ta'rif, dia alif lam original asal. Itu sekadar pembahasan sajalah. Lafaz ilah tu datang daripada perkataan yang lain dicetak jadi Allah ke, atau memang asalnya Allah. Dua pendapat. Okey. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman tu kalau kita tengok Ar-Rahman, satu lagi Ar-Rahim kan. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebenarnya sama-sama berasal daripada perkataan rahmah. Dari perkataan rahmah. Kalau kita tasrifkan dia punya lafaz itu daripada rahima yarhamu rahmatun. Jadi rahima yarhamu. Jadi itu fa'il dia, fa'il madhi dan mudhari' dia. Masdar dia rahmatun ataupun rahmah. Jadi sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim kedua-duanya dicetak daripada masdar Ar-Rahmah. Cuma bezanya bentuk kata. Dan bentuk kata itu membuatkan dia menjadi makna dia sedikit berbeza lah. Jadi Ar-Rahman dalam wazan fa'lan. Kalau Ar-Rahim dalam wazan fa'ilun. Jadi sifat musyabbahah dia panggil. Jadi mubalaghah dan musyabbahah. Mubalaghah tu maksudnya memberi makna yang lebih mendalam. Sifat musyabbahah itu pun sama juga, cuma dia ada dua bentuk, satu isim fa'il, satu isim maf'ul. Ini ada kaitan dengan bahasa Arab panjang, saya tak nak detail-detail nanti kan awam-awam pening. Jadi dua-duanya diambil daripada rahmah. Apa makna rahmah? Melayu kata kasih sayang lah. Jadi sebenarnya kalau dipanggil, kalau kita kata rahmah itu dalam bahasa Arab dipanggil riqqatun fil qalbi. Maksudnya satu kelembutan di dalam hati. Satu rasa kelembutan di dalam hati, itu makna rahmah. Jadi makna kelembutan di dalam hati ini sesuai untuk manusia, tak sesuai untuk Allah. Sebab apa? Allah SWT mana ada hati. Jadi kita tak boleh kata Allah Ta'ala hatinya lembut, ada kelembutan dalam hati Allah. Tak sesuai pasal apa, Allah bukan jisim, Allah tak ada hati. Jadi tak boleh kita kata kelembutan dalam hati itu. Ini makna dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa, ar-riqqatun fil qalbi, rahmah itu riqqatun fil qalbi. Kemudian apabila manusia itu kita kata ada kelembutan di dalam hati dia, maka biasanya orang yang hatinya lembut, dia akan buat apa? Dia akan buat kebaikan. Dia akan buat kebaikan. Maksudnya impact daripada kelembutan dalam hati itu, dia akan buat kebaikan. Jadi membuat kebaikan itu maknanya dia akan timbul keinginan, kehendak untuk berbuat kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut. Ini manusia. Manusia bila ada sifat rahmah, ada sifat kelembutan dalam hati, maka akan timbul keinginan dia untuk berbuat baik,
kepada orang lain. Maka setelah timbul keinginan, maka dia pun akan melakukanlah kebaikan tersebut. Jadi melakukan kebaikan itu dipanggil ihsan. Dipanggil ihsan, iaitu membuat kebaikan lah. Ihsan itu berbuat baik. Jadi di sini ulama kata kita boleh memahami daripada sifat manusia rahmah itu kalau kita ingin fahami sifat rahmah tu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kata tak boleh kita nak mengambil makna kelembutan di dalam hati bagi Allah Taala. Maka di situ yang boleh diambil hanya makna keinginan untuk berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan. Satu, kelembutan dalam hati, kemudian timbul keinginan untuk berbuat baik. Kalau hati lembut, biasa orang kan ada keinginan buat baik. Kemudian dia akan buatlah, laksanakan kebaikan tersebut. Maka makna yang pertama itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada hati. Tak boleh kata Allah hati lembut. Kemudian keinginan untuk buat kebaikan itu ada. Itu boleh dinisbahkan kepada Allah. Dipanggil iradatul in'am atau iradatul ihsan. Berkeinginan untuk berbuat baik atau memberi nikmat lah. Biasanya Allah berbuat baik kepada manusia dengan memberi nikmat. Iradatul in'am ataupun iradatul ihsan. Berkehendak untuk berbuat baik, memberi nikmat. Kemudian Allah mengimplementkannya, melaksanakannya, iaitu ihsan itu sendirilah, berbuat baik atau in'am, memberi nikmat kepada. Timbul keinginan dengan sifat iradah, kemudian melaksanakan kebaikan dengan sifat qudrah. Jadi kesimpulannya ulama mengatakan bahawa makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang berasal daripada perkataan rahmah itu ialah dilihat kepada asalnya, mabda'nya, asalnya dipanggil iradatul in'am atau iradatul ihsan. Iradah lah, iradah. Maka kembalilah Rahman dan Rahim itu kepada sifat asalnya, iaitu sifat iradah, iaitu sifat zat, sifat ma'ani. Dipanggil sifat zat, iaitu kategori sifat ma'ani iradah. Kemudian dilihat kepada ghayahnya, dilihat kepada kemuncaknya, penghujungnya, impaknya, iaitu melakukan kebaikan dengan memberikan nikmat kepada hambanya. Maka itu termasuk dalam kategori sifat fa'al, sifat af'al Allah. Jadi Rahman itu dilihat pada ghayahnya, sifat zat, iaitu sifat iradah, sifat ma'ani. Kalau dilihat pada ghayahnya, impaknya, sifat rahmah itu ialah iradatul ihsan ataupun in'am, iaitu berbuat baik atau berbuat memberikan nikmat. Jadi Rahman dan Rahim itu berasal daripada rahmah. Maka apakah sifat ditanya sifat Rahman dan Rahim itu adakah sifat zat atau sifat af'al? Maka dijawab sifat Rahman dan Rahim itu keduanya berasal daripada sifat rahmah. Sifat rahmah itu dilihat daripada asalnya, mabda'nya, maka kembali kepada sifat zat, iaitu sifat ma'ani yang namanya iradah. Sifat yang wujudi, subuti, qaim bizat Allah Ta'ala. Sifat iradah. Kalau dilihat kepada ghayahnya, impaknya, kembali kepada sifat af'al, sifat fa'al, sifat perbuatan Allah, iaitu in'am ataupun ihsan, memberi nikmat atau berbuat kebaikan kepada hambanya. Itu kalau orang tanya kategori sifat, apakah kategori sifat Rahman dan Rahim. Ini pembahasan adalah dalam kitab Asmaul Husna. Ramai ulama mengarang kitab Asmaul Husna, termasuk Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan ramai lagi ulama yang membahas tentang setiap sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pembahasan Rahman dan Rahim. Dari segi maknanya, apa beza Rahman dan Rahim? Dikata sebagian banyak pendapat, saya hanya bagi satu pendapat je lah. Yang masyhur iaitu Rahman itu yang maha pengasih dan penyayang kan, Rahim. Jadi pengasih dan penyayang tu hampir sama je makna dia, sebab berasal daripada rahmah dua-dua. Cuma dia punya muta'allaq dia berbeza. Muta'allaq dia agak berbeza. Muta'allaq tu yang berhubungan lah, yang dihubungkan. Jadi sifat Rahman itu lebih kepada kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk di dunia ini. Seluruh makhluk di dunia ini. Bermaksud Allah Ta'ala maha penyayang kan, dia punya impact tadi memberi nikmat, berbuat kebaikan. Jadi tak kiralah makhluk itu makhluk hidup atau makhluk tidak hidup. Makhluk hidup sama ada binatang ke ataupun jin, syaitan, malaikat, manusia dan sebagainya.
semuanya Allah bagi nikmat. Nikmat yang pertama sekali nikmat wujud. Kemudian nikmat hidup, bagi yang hidup lah. Kemudian nikmat makan, nikmat sihat dan sebagainya. Tak kira lah dia kafir ke, dia musyrik ke, dia munafik ke, dia asi ke, buat maksiat ke, Allah bagi semua. Acong ke, Ramasamy ke, David ke, semua Allah bagi nikmat. Betul. Kadang-kadang orang kafir pun lebih kaya daripada kita, zahirnya lah, banyak harta. Betul. Jadi itu sifat Rahman Allah, memberi nikmat kepada semua makhluk dia umum di dunia ini tanpa mengira Islam ke kafir ke, Allah bagi semua nikmat. Itu Rahman. Kemudian Rahim, iaitu sifat kasih sayang Allah khusus kepada orang beriman di akhirat nanti. Kata pendapat ulama lah. Sifat Rahim pula kasih sayang juga. Cuma sifat Rahim itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam khususnya di akhirat nanti, iaitu diberi syurga. Kemuncaknya lah diberi syurga. Kalau sebelum tu diberi pelindungan aras dan sebagainya, dan akhirnya diberi syurga. Itulah sifat Rahim. Mana sifat Rahim? Beza sifat Rahman dan Rahim. Maka Rahman lebih umum daripada Rahim. Cuma Rahman itu di dunia ini dan Rahim di akhirat. Ini sebahagian pendapat ulama. Boleh baca dalam kitab lah. Ada makna-makna lain lagi. Kalau ulama ustaz lain cerita, itu mungkin diambil pendapat lain lah. Cukup rasanya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Jadi maknanya aku melakukan satu pekerjaan umumnya ataupun khususnya aku membaca kitab. Jadi musannaf di sini dia buka kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, bermaksud dia mengatakan aku memulakan menulis kitab ini dengan mengambil barakah daripada nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, yang selalu memberi kebaikan kepada hamba-hambanya. Itu lebih kuranglah makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dia setelah dengan gunakan bismillah, maka musannaf pun mengungkapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah ini memuji Allah Taala lah. Kalau kita orang Melayu kata segala puji bagi Allah. Panjang juga perbahasan alhamdulillah ni. Alhamdu tu panjang perbahasan dia. Secara lughawi, secara istilahi, kemudian beza alhamdu dengan syukur. Kemudian kenapa dah mula dengan bismillah, mula lagi dengan alhamdulillah. Jadi apa bezanya ibtidak dengan bismillah, ibtidak dengan hamdalah? Ada ibtidak yang maksud, ada ibtidak yang furu' bil maksud, macam-macam pembahasan. Itu tak perlu rasanya kot. Kalau anak-anak ni masuk madrasah, masuk pondok, insya-Allah dibahas. Tak nak panjang-panjang kat situ. Cuma alhamdu pun di sini maksudnya memuji Allah Taala. Jadi alif lam pada alhamdu tu, adakah lam tu alif lam ta'arif atau lam lil jins atau lil istighraq? Itu dia punya perbahasan. Kemudian lillah, lam tu lillah tu lil apa? Lil isti'anah ataupun lil mustahiq. Lil mustahiq atau lil ikhtisas atau lil milk. Ada 3. Panjanglah kalau nak bahas. Maknanya alif lam pada alhamdu itu sama ada alif lam ta'rif. Maknanya bila kata alif lam ta'rif, maknanya dia khusus. Dia jadi khusus. Satu pujian yang khusus. Maknanya lillah hanya kepada Allah. Kemudian kalau kita ambil makna alif lam pada alhamdu itu bermaksud lil istighraq, bermaksud segala bermaksud seluruh kepujian, segala puji kan orang Melayu panggil. Maka dia ambil makna lil istighraq ataupun lil jins. Lil jins maknanya jenis-jenis kepujian. Jadi kepujian ni ada banyak jenis, ada 4 jenis kepujian. Yang pertama, pujian Allah kepada dirinya sendiri. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluk. Yang kedua, pujian makhluk kepada Allah, dan pujian makhluk kepada makhluk. Jadi walaupun kita tengok pujian Allah kepada Allah sendiri, kemudian pujian Allah kepada makhluk. Allah memuji makhluk ni sebenarnya kembali kepada Allah juga. Pasal apa? Kenapa Allah puji makhluk? So Allah puji Nabi Muhammad misalnya, Allah puji orang beriman kan. Tapi Allah juga yang lantik dia jadi Nabi Muhammad, Allah juga yang beri dia keimanan. So Allah puji dengan sifat yang Allah sendiri bagi. Sebenarnya yang layak dipuji Allah juga, bukan makhluk. Tapi sahaja Allah puji.
Kemudian manusia memuji Allah. Itu jelaslah manusia memuji Allah, Allah yang layak dipuji. Kemudian manusia memuji manusia. Manusia memuji manusia pun, makhluk memuji makhluk pun. Kerana apa dia puji makhluk? Kerana ada kelebihan yang ada pada makhluk tu. Kelebihan tu siapa yang bagi? Allah juga yang bagi. Jadi sebenarnya segala kepujian ada yang walaupun dia 4 jenis, semuanya kembali kepada Allah juga. Kembali kepada Allah juga. Cuma masalahnya kalau Allah puji Allah itu qadim, Allah puji makhluk itu qadim, makhluk puji Allah itu hadis, makhluk puji makhluk itu hadis. Baru. Jadi kalau mana ada 2 yang qadim, 2 yang hadis. Itu jenis-jenis dia lah kalau nak cerita. Maka nanti dia ada kaitan dengan lillah. Lam lillah itu, adakah lam lillah itu, lam tu bermaksud lil ikhtisas. Kalau lil ikhtisas tak ada masalah. Alif lam lil apa ni, lil ta'rif, lil ma'rifah boleh. Alif lam lil istighraq boleh, lil jins boleh. Sebab apa? Dia lam nanti lillah lil ikhtisas. Maknanya segala puji ataupun semua jenis pujian ataupun pujian yang khusus. Maknanya khusus untuk Allah. Ikhtisas khusus untuk Allah. Ataupun lam di situ bermaksud lil mustahiq, bagi yang berhak. Yang bagi yang berhak maksudnya ketiga-tiga boleh. Maknanya khusus pujian yang berhak hanyalah Allah. Al-istighraq maksudnya segala pujian yang berhak hanya Allah. Ataupun lil jins, alif lam lil jins, alhamdulillah, semua jenis pujian berhak adalah Allah. Cuma isunya pada lil milk. Yang ketiga ni lam pada lillah itu lil milk, bagi milik. Jadi milik Allah Ta'ala ni, bila milik bermaksud hadis. Milik Allah, benda yang milik Allah adalah satu benda yang baru, tidak boleh benda yang qadim. Nanti kalau ada pujian lil jins tu ada masalah sikit. Yang jins tu kan ada 2 qadim, 2 hadis. Jadi bermaksud di situ ada sedikit permasalahan lah, ulama bahas panjang. Kalau alif lam tu dianggap lil jins, maka nak dikenakan dengan lil milk. Bagi lafaz Allah itu ada sikit penjelasan. Panjang penjelasan dia, cukup setakat itu saja. Jadi kesimpulannya alif lam alhamdulillah kan, alif lam pada alhamdu, kemudian lillah lam pada lafaz Allah itu. Jadi alhamdu pada lafaz alhamdu, ada lafaz hamdu itu yang pertama lil alif lam ta'rif. Mana alif lam ta'rif ni pengkhususan lah. Kemudian lil istighraq, untuk merangkumi semua sekali. Istighraq merangkumi semua, segala kepujian. Kemudian lil jins, jenis-jenis kepujian yang saya kata 4 tadi. Kemudian lillah boleh jadi lam tu lil ikhtisas, khusus untuk Allah. Yang kedua lil mustahiq, yang berhak, lil istihqaq, maknanya yang berhak hanyalah Allah. Kemudian yang keempat lil milk, iaitu milik Allah. Jadi sebab tu ada yang terjemah segala puji milik Allah. Cuma milik Allah Ta'ala ni tak boleh kita kata pujian Allah kepada Allah, pujian qadim kepada qadim, pujian qadim kepada makhluk itu kan qadim. Maka milik tidak boleh qadim. Itu kena ingat. Milik tak boleh qadim. Sebab apa? Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan bumi. Jadi milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, maka milik Allah itu hadis, bukan qadim. Benda yang milik Allah bukan hadis, qadim. Yang qadim hanya zat dan sifat Allah sahaja. Zat dan sifat Allah sahaja yang qadim. Kalau selain zat dan sifat Allah, semuanya hadis, semuanya baru. Jadi kalau kita kata segala pujian milik Allah, jadi Allah sendiri memuji diri dia. Jadi Allah memuji diri dia itu qadim. Mana boleh katakan baru. Maka di situ kalau lil milk ada sikit penjelasan lah. Panjang diterangkan, boleh juga nak dipaksa, nak ditakwil dan sebagainya, itu panjang dalam kitab-kitab. Boleh setakat tu. Kemudian ada lagi pembahasan dalam alhamdu ni, ada pembahagian tentang hamid, mahmud, mahmud bihi, mahmud alaih dan sirat hamdu. Tak payah bahas itu panjang tu. Maknanya pujiannya ada yang memuji. Satu dipanggil hamid, orang yang memuji. Yang kedua mahmud, yang dipuji. Kemudian mahmud bihi, yang dipuji dengannya. Mahmud alaih, yang dipuji ke atasnya. Kemudian sirat ataupun bentuk pujian. Panjang kalau nak bahas. Kemudian ada sebuah hadis juga yang seperti mana bismillah tadi, yang disebut kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdalillah. Tadi kan bismillah kan. Di sini ada juga hadis yang hampir sama, cuma
dikatakan bahawa segala setiap perkara yang penting itu akan terputus barakahnya kalau tak dimulakan dengan hamdalah. Jadi ada dua hadis, satu dengan basmalah, satu dengan hamdalah. Basmalah dan hamdalah. Ada hadis walaupun dhaif tapi boleh dipakai. Jadi dua-duanya dia kata, kalau hadis tu kata perkara tu tak dimulai dengan bismillah, atau hadis yang lain kata tak mulai dengan alhamdulillah, maka mana satu? Maka ulama kata dua-dua boleh, satu hakiki, satu idafi. Satu hakiki, satu idafi. Yang hakiki amal maksud lah. Yang hakiki itu di depan maksud. Kemudian yang idafi itu dia setelah maksud. Jadi tak ada masalah lah, dua-duanya dianggap sebagai permulaan, ibtidak, tak ada masalah. Satu hakiki, satu idafi. Satu di depan maksud, satu setelah maksud. Itu banyak pembahasannya. Apa lagi? Dia ada syarah kitab Kifatul Awam ni, ada syarah dia, itu syarah Tahqiqul Maqam. Ini Tahqiqul Maqam Hasyiah, ataupun dia panggil Hasyiah lah, dia tak panggil syarah. Pasal apa? Imam Bajuri dia syarah dan buat Hasyiah sekali. Dia combine dulu, maka dipanggil Hasyiah Bajuri, Tahqiqul Maqam ala Kifatul Awam. Jadi ini yang kalau nak rujuk kepada syarah ni bahasa Arab lah. Kalau dalam bahasa Melayu pun ada terjemahan dalam bahasa Indonesia tu di Fajar Ilmu Baru Wisma Yakin tingkat 2 tu ada jual. Bahasa Indonesia lah. Dia ada ambil syarah atau hasyiah Imam Bajuri ni, dimasukkan sikit. Mana yang kitab dia? Syah, tolong ambil kitab Kifatul Awam terjemah. Nanti saya tunjuk dia punya gambar kitab kalau siapa nak beli. Ini kita baru sesi yang pertama ni kan. Baru sesi yang pertama, baru buka. Ini siri 1 lah, bahagian 1. Kita ada 6 siri, itu umum saya cerita berkaitan dengan akidah Asy'ariyah. Sebenarnya ini kita masuk belajar akidah gunakan kitab ni. Ini baru siri pertama, baru bahas bismillah dan hamdalah. Ada ini yang lama, cetakan lama. Ada cetakan baru pun ada, macam-macam cetakan ada. Ambil abang ni yang baru. Ini cetakan lama ada, kalau sama je. Terjemah Kifatul Awam. Ini pun ada. Ini pun terjemah Kifatul Awam. Nanti saya snap lah. Jadi, tapi saya akan baca yang bahasa Arab lah. Saya akan terjemahkan. Siapa nak rujuk boleh beli yang Arab, boleh beli yang mana yang dalam ni banyak ustaz kan. Ustaz-ustazah ada. Kemudian yang awam tu boleh beli yang bahasa Melayu. Dalam tu dia ada tulis bahasa Arab, terjemah, satu syarah. Bahasa Arab, terjemah, syarah. Bahasa Indonesia sikit lah. Jadi kalau alhamdu itu dia punya secara bahasa apa maksud alhamdu? Kalau kita kan pujian lah, pujian saja, tapi dia maksudnya di sini biasanya pujian itu alal jamil al ikhtiyari ala jihati ta'zim. Jadi biasanya pujian yang dibuat sesuatu atas satu keindahan. Bila memuji, mana kita memuji sesuatu yang ada kelebihan, ada keindahan, itu kita pun puji kan. Kemudian al-ikhtiyari maksudnya tanpa dipaksa lah, dengan pilihan sendiri. Jadi kita memuji bukan dipaksa untuk memuji, kita memuji kerana kita melihat satu keindahan, satu kebaikan, satu keindahan, maka kita akan memuji. Ala jihati ta'zim, ala jihati ta'zim dengan sebab mengagungkan, membesarkan atau mengagungkan. Sama ada dia itu adalah imbalan bagi sesuatu perbuatan yang baik terhadap kita ataupun tidak. Dia berbeza nanti dengan syukur. Kalau syukur itu kita memuji seseorang itu disebabkan dia buat baik kat kita kan. Bila orang tu bagi hadiah kat kita, buat baik kita syukur kepada dia. Kalau alhamdulillah ni
dia buat baik ke, dia tak buat baik ke, maksudnya dia hanya sebuah keindahan. Itu kita puji, cantiknya bulan malam ni kan? Kita pergi tepi pantai, cantiknya pemandangan. Dia bukan bagi apa kebaikan kat kita pun, tapi kerana kita tengok ada satu keindahan di situ, kita puji. Itu beza alhamdulillah dengan syukur. Panjang pembahasan dia ada pembahasan umum khusus mutlak, umum khusus biwajihin dan sebagainya dalam mantik itu, tak perlu rasanya. Kemudian dari satu sudut, alhamdulillah tu biasanya memuji itu dengan lisan. Biasanya alhamdulillah itu memuji dengan lisan. Kalau syukur itu memuji dengan hati, lisan dan perbuatan. Alhamdulillah itu alhamdulillah dengan lisan. Kalau puji Allah kan dengan lisan. Tapi kalau syukur itu dalam hati kita rasa syukur, dengan mulut kita ucapkan lafaz syukur, dan dengan perbuatan pun kita melaksanakan kesyukuran itu, iaitu menggunakan segala nikmat untuk mentaati Allah Ta'ala dan menjauhi larangan dia. Itu namanya syukur. So syukur dari sudut pelaksanaan lebih umum daripada alhamdulillah. Syukur 3, hati, lisan dan perbuatan. Kalau alhamdulillah hanya lisan saja. Cuma dari sudut yang lain, alhamdulillah dia memuji sama ada buat baik atau tak buat baik. Kalau syukur hanya buat baik saja. Panjang pembahasan alhamdulillah dan syukur. Ada lagi al-madhu, kemudian sana, macam-macam lagi pembahasan kalau nak. Jadi kita nak belajar akidah tu insya-Allah. Yang ada kaitan dengan akidah saja kita bahas panjang insya-Allah. Kemudian disebut al-munfarid bil ijad. Alhamdulillah al-munfaridi bil ijad. Al-munfarid ini yang tersendiri. Yang esa lah, yang tersendiri, yang unik, yang tak ada lain lah. Bil ijad, dengan ijad. Ijad ini aujada yujidu ijadan, maksudnya mengadakan, menciptakan, mengadakan lah. Bil ijad, mengadakan. Okey, sekarang ni al-munfarid bil ijad itu datang daripada mana? Nama Allah al-munfarid bil ijad, atau al-munfarid sajalah. Al-munfarid sahaja kan. Jadi ada satu perbahasan tentang nama-nama dan sifat Allah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahawa nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, jumhur, majoriti mengatakan bahawa nama-nama dan sifat Allah ialah bersifat tauqifi. Tauqifi bermaksud dia terhenti pada riwayat saja, terhenti pada nakal saja, tidak boleh guna akal. Maksudnya nama-nama dan sifat Allah itu hanya melalui periwayatan Quran, hadis yang sahih sahaja. Tak boleh, maksudnya akal nak memikirkan untuk meletakkan suatu lafaz yang sesuai untuk Allah, tak boleh, kata jumhur. Tapi di sini Syekh Fudali meletakkan nama Allah dengan membubuh satu nama yang baru, iaitu Al-Munfarid bil Ijad. Sedangkan Al-Munfarid bil Ijad ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tak ada dalam Asmaul Husna. Maka dia telah membuat satu nama Allah, membuat sendiri. Kenapa? Maka di sini kata Imam Bajuri, mungkin musannaf mengambil pendapat ulama lain yang membolehkan. Jadi ada ulama yang saya sebut malam tadi, Qadi Abu Bakar Al-Baqilani kan, seorang pembesar Asy'ariyah, ulama, anak murid kepada anak murid Imam Abu Hasan Asy'ari, Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Jadi beliau mengatakan boleh kita membuat satu nama Allah ataupun mensifatkan Allah dengan satu sifat, dengan syarat tidak bercanggah dengan Quran hadis, maksudnya tidak bercanggah dengan apa-apa yang layak bagi Allah. Maksudnya membuat satu nama atau mensifatkan Allah dengan satu lafaz yang tidak mencerminkan kelemahan ataupun kekurangan atau kecacatan bagi Allah lah. Dia mesti mencerminkan kesempurnaan bagi Allah. Itu boleh menurut pendapat Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Ataupun menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Menurut pendapat Imam Ghazali mengatakan bahawa nama tak boleh dipecah dua. Imam Ghazali pecah dua. Nak bubuh nama bagi Allah tak boleh, mesti kena warid dalam Quran hadis. Tapi nak mensifatkan boleh. Nak mensifatkan Allah boleh. Jadi nak mensifatkan itu pun sama juga, letak satu lafaz macam nama juga, sama je.
Jadi nak mensifatkan kata Imam Ghazali boleh dengan syarat tadilah, syarat tu tidak memberi gambaran kecacatan atau kekurangan bagi Allah, mesti sifat yang diberikan itu menggambarkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi di sini Syekh Fudali menggunakan lafaz al-munfarid bil ijad mungkin mengikut pendapat Imam Abu Bakar Baqilani, iaitu meletakkan satu nama dan sifat yang tidak warid dalam Quran dan hadis. Sebab apa? Itu bukan ijma', bukan sepakat, cuma jumhur kata tak boleh, jumhur kata tauqifi. Tetapi menurut Qadi Abu Bakar Baqilani, Imam Ibn Arabi boleh, Imam Ghazali bezakan, nama tak boleh, sifat boleh. Wallahu alam. Itu dari segi satu bab. Jadi apa maksud al-munfarid bil ijad? Iaitu yang tersendiri di dalam mewujudkan. Okey. Jadi di sini Allah memanglah dia tersendiri, maksudnya tidak ada syarik, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala di dalam mewujudkan apa saja. Maksudnya mengijad ni mewujudkan, mengadakan alam inilah. Mengadakan alam ini, sedang segala makhluk ini Allah tersendiri tanpa bantuan daripada mana-mana makhluk pun. Jadi satu timbul persoalan di sini, kenapa dia tak mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu al-munfarid bil ijad wal i'dam. Allah Ta'ala bukan saja tersendiri dalam mengijadkan, mewujudkan, bahkan Allah Ta'ala juga tersendiri dalam mengikdamkan, maksudnya meniadakan. Jadi Allah bukan saja mengadakan, bahkan Allah juga meniadakan. Kan? Jadi Allah mengadakan langit dan bumi, besok Allah akan musnahkan, Allah akan tiadakan langit dan bumi. Ini Allah boleh adakan rezeki, Allah Ta'ala boleh tiadakan rezeki. Allah boleh adakan mulia, Allah boleh tiadakan kemuliaan. Boleh ada, boleh tiada. Dua-dua Allah buat. Kenapa dia tak sebut al-munfarid bil ijadi wal i'dam? Kenapa hanya ijad saja? Sedangkan nyatanya Allah Ta'ala tu dia al-munfarid bil ijad wal i'dam. Maka ada beberapa jawapan. Yang pertama, dia nak ringkaskan. Sebab di situ kan kalau kita tengok dia punya lafaz, kalau ada yang ada kitab tu, jadi dia kata alhamdulillah al-munfarid bil ijad. Bil ijad ujungnya huruf dal. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalil ibad, ada dal. Kemudian wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad, ada dal. Jadi dia seolah-olah nak buat satu ungkapan yang ada mubalaghah di situ, ada unsur apa ni, ilmu badi' lah dia panggil. Dalam ilmu balaghah ni ada ilmu badi'. Semuanya hujungnya huruf dal saja. Jadi kalau dia buat al-ijad wal i'dam nanti dah tak sama dah hujung dia. Ar-rasyad ataupun ibad kan tak kena. Jadi dia nak ambil ujung dia sama. Al-munfarid bil ijad, kemudian afdalil ibad, kemudian ulil bahdi war rasyad. Itu satu jawapan lah. Satu lagi jawapan mengatakan bahawa mungkin sebab musannaf hanya menyebut bil ijad sebab ijad itu sepakat. I'dam itu ada khilaf. I'dam itu ada khilaf. Maksudnya bukan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengikdamkan. Menurut pendapat Imam Haramain kan ulama besar Syairah. Imam Haramain mengatakan Allah Taala tidak perlu mengikdamkan makhluk. Allah hanya perlu mengijadkan, kemudian Allah meletakkan tempoh pada ijad tersebut. Bila Allah mewujudkan Zaid misalnya, maka Allah letakkan ajal dia bila. Jadi bila ajal dia sampai, dia mati. Bila dia mati maksudnya dia i'dam dengan sendirinya. Contohnya macam lilin kan. Bila kita bakar lilin, sampai masa lilin tu akan padam sendiri. Bila dah habis, dah pendek, dia akan padam sendiri. Contohnya remote aircon. Kita tak timer kan pada aircon kita. Contohlah pukul 5 pagi dia akan stop. Jadi bila aircon itu kita on pukul 5 pagi, pum, dia akan off sendiri. Tak perlu kita nak off kan. Maksudnya Allah tak perlu nak i'damkan. Allah Ta'ala ijad, letakkan tempoh. Nanti bila tempoh tu selesai, maka makhluk itu i'dam dengan sendirinya. Itu menurut pendapat Imam Haramain. Tetapi jumhur mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala tetap juga mengijad dan mengikdamkan. Adalah dalil dia panjang kalau nak sebutkan. Nanti dalam sifat qudrah kita akan bahas tentang ijad dan ikdam. Jadi itu beberapa perbahasan mengenai al-munfarid bil ijad. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad. Dah pukul 10.30.
Cukup kot. Bismillah dengan hamdalah, al-munfarid bil ijad, cukup kot. Nanti kita sambung besok, selawat dan salam dan kepada Nabi dan sahabat dan keluarganya, insya-Allah. Wallahu alam. Saya kat dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan muslimin muslimat, mudah Allah bagi taufik untuk faham sampaikan. Ini tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.